Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okey, perkongsian aku hari ini seperti yang korang tertera kat tajuk bawah ni pun korang dah tahu dah aku nak share tentang apa, dan mungkin ada yang tertanya-tanya takkanlah kisah pasal benda tu pun ada kisah. Okey, aku bagi tahu kat sini, make it clear dulu, yang aku cerita ni ialah pengalaman aku, bukan disebabkan benda tu berhantu ataupun benda tu punca gangguan dan sebagainya, bukan Ni kisah yang terjadi kat aku. Dulu masa aku kecil, mak aku selalu pesan jangan main benda tu sebab nanti benda tu terbuka sendiri. So dia macam satu pesanan yang menakutkan, yang membuatkan aku notice benda tu sampai ke besar lah aku ingat kisah tu. Bukan aku je, adik-beradik aku semua ingat kisah tu. Okay, dulu nenek moyang aku pernah pesan juga kat mak aku, kiranya ada kisah lah tentang benda tu. So aku tak sangka benda tu jadi reality dan benda tu terkena kat aku. Okay, benda tu kan kalau macam korang tengok gambar pun, dia macam rehal tau. Dia boleh tutup and dia boleh buka. Mungkin siapa kat sini yang pernah ada benda ni ataupun sampai sekarang pun ada lagi ke, ataupun nenek dia masih guna lagi ke, mesti korang akan tahu tentang kukur kelapa ni kan. So sampai sekarang pun benda tu ada kat rumah aku. Tapi aku tak ingat mak aku letak kat mana, mungkin kat store. Tapi kisah yang terjadi ni terjadi dekat rumah lama aku, di mana rumah yang aku cerita seram tu, yang memang ada benda-benda tak best ni. Kisah dia bermula pada satu hari tu. Waktu tu aku memang dah tahu dah benda tu kita tak boleh main. Kalau kita dah guna kena tutup balik. Mak aku selalu pesan lah dulu-dulu. Sebenarnya aku faham orang tua-tua dulu dia selalu berpesan macam tu sebab dia takut kita main tau. Mata dia kan tajam. Sebab benda tu kan macam motor. Kononnya kalau kita kecil-kecil, kita rasa macam kita naik benda tu, lepas tu gerak dengan adik-beradik main-main lah. So budak-budak suka dengan benda tu. So mak kita ni pesan lah jangan main, nanti benda tu buka sendirilah. Ada macam nak menakut-nakutkan kita. Tapi tak sangka lah benda tu lekat kat aku sampai dah aku besar. Tapi waktu aku umur dalam darjah aku tak silap aku, tapi dah besar lah, macam darjah 6 tak silap aku lah. Aku pun tak ingat dah umur aku masa tu. Tapi masa tu aku masih sekolah rendah, dan aku rasa masa tu aku dah macam besar jugalah. So aku rasa macam darjah 6 sekiranya salah minta maaf. So masa tu lah adalah kali pertama aku kena gangguan dengan kuku kelapa ni. Sebenarnya macam aku cakap lah, bukan benda tu yang berhantu, tapi disebabkan rumah yang aku duduk tu memang suka mengusik, jadi dia mainlah dengan kukur kelapa tu. Satu hari tu mak aku ada buat satu kuih, aku tak tahu digunakan kukur kelapa tu, tapi aku pelik mak aku tak tutup balik kukur kelapa tu. Biasanya lepas dia guna dia akan tutup balik. Satunya dia memang takut kalau anak-anak dia terkena lah sebab mata dia tajam. Tapi kali tu aku tak tahu, mungkin sebab mak aku buat dia buat malam kuih tu and dia tak sempat nak clear apa yang dia buat, jadi dia biar je kat tepi tu. Jadi pada satu malam tu, masa tu aku nak pergi tandas dan aku terdengar bunyi orang tengah kukur kelapa. Tahu kan bunyi dia? Bunyi dia macam, okey, pada siapa yang tak tahu kukur kelapa ni function dia apa, dia macam ni tau. Korang nak kukur kelapa tu, korang belah buah kelapa tu, yang sebelah tu korang kena macam tu lah, tolak dia supaya dia terkeluar lah isi-isi kelapa tu kan. Jadi bunyi itulah yang kedengaran pada malam tu. Aku mula kan, masa aku dengar tu, aku memang tak fikir panjang dan aku rasa mak aku tengah buat sesuatu kat dapur. Padahal waktu tu memang dah lewat malam dan semua orang dah tidur. Yang menjadikan aku tahu benda tu bukannya mak aku yang guna, sebab masa lepas aku dah masuk bilik tu, tak dah lama tu bunyi tu kuat sangat-sangat. Dan kalau korang nak tahu, masa tu aku macam terkejut dan aku memang nak ke dapur. Lepas aku dah balik pada kencing, aku buka pintu bilik aku. Kukur kelapa tu ada kat depan bilik aku. Kalau nak katakan adik-beradik aku nak mengusik, sangat-sangat tak logik. Sebab satu bilik tu aku tidur dengan kakak aku. So kakak aku memang dah tidur. Masa tu abang aku tak ada. Jadi kat rumah tu yang ada aku, kakak aku, mak aku, ayah aku. Masa tu adik aku dah ada ke belum? Aku tak ingat. Jadi itu je yang ada. Dan mak aku, ayah aku tidur bilik sebelah. Dan sangat tak logik lah mak ayah aku nak mengusik anak dia. Lepas tu masa aku tengok benda tu kat depan pintu, aku jadi takut walaupun aku tak nampak apa-apa jelmaan. Hanya tengok kukur kelapa tu je dah buat aku takut. Kau bayang kan? Aku terus tutup pintu bilik aku, tidur. Besok tu pula aku bangun, waktu tu cuti, aku ingat lagi. Aku bangun,
Aku pergi kat dapur, aku tengok kuku kelapa tu ada dekat dapur macam mana malam tadi aku nampak. Lepas tu aku tanyalah kat mak aku buat kuih apa kan. So mak aku cakap bukan dia buat kuih, dia nak simpan kelapa tu untuk masak apa benda entah kan, sebab dia perah sendiri kan. Lepas tu aku macam tunggu je mak aku nak cerita apa-apa ke, tak ada. Dan masa tu aku masih keliru lah, aku rasa macam mungkin itu hayalan ke ataupun aku yang ternampak ke. Tapi bila aku dah besar, aku ingat benda ni memang betul-betul benda tu adalah jelmaan yang aku memang nampak. Faham tak? Maksudnya bukan sesuatu yang aku berkhayal ataupun imaginasi aku, sebab aku rasa benda tu memang real. Cuma waktu aku kecil tu aku tak nak berfikir, bukan sebab aku rasa macam fikir logik tau, macam siapa pula nak angkat benda tu. Aku rasa macam mungkin masa tu aku tak sedar macam tu. Tapi lepas pada peristiwa tu, berlarutan pula bila aku dah sekolah menengah. Awal-awal tu macam kita masih ragu-ragu lagi lah sama ada benda tu gangguan dan sebagainya. Bila masuk sekolah menengah pula, ada satu hari tu, waktu tu aku ingat lagi, aku pergi sekolah petang. Aku balik dalam pukul 6 lebih ke. 6 lebih macam tu. Aku nak makan tengah hari. Makan malam lah kiranya. Jadi waktu balik tu memang lapar sangat. Aku pergi dapur, aku cepat-cepat, and then aku ambil periuk nasi apa semua. And masa tu mak aku ada masak something. Jadi dapur aku masa tu dekat luar tau, dekat luar beranda. Memang mak aku masak kat luar. Jadi ada pintu satu lagi untuk masuk ke dapur aku. So lauk yang mak aku dah masak tu dekat luar, mak aku tutup lah, tak dan bawa masuk. So bila nak ambil lauk tu, kita kena pergi kat luar. Masa aku pergi kat luar tu, masa tu belum malam lagi tau. Aku terlanggar kuku kelapa tu. Kuku kelapa tu jatuh, tapi waktu dalam keadaan tertutup tau. So bila dia terjatuh, aku cakap nantilah aku dah lapar kan, nanti aku angkat. Aku terus pergi makan. Lepas tu bila dah makan, basuh pinggan semua, sebab dapur tu kan kat luar. So kuku kelapa tu kat luar tau, dia dah terjatuh. Jadi bila aku dah settle makan, aku dah tak ingat dah lah benda yang kat luar tu. Aku duduk kat dalam kan. So aku basuh pinggan semua, aku terus pergi mandi dan buat rutin macam biasa. Aku dah tak ingat langsung dah pasal kuku tu. Tiba-tiba waktu malam tu pula aku nak goreng nugget. Masa tu aku ingat aku nak goreng nugget, aku pergilah kat luar tu. And aku nampak kuku kelapa tu dah ada dekat bahagian belakang pintu tau. And aku tanyalah dekat mak aku kan, kuku kelapa tu memang ada dekat situ ke, tak guna ke? Aku tanya mak aku. So mak aku cakap memanglah. And yang peliknya, jenis mak aku ni kalau dia masuk dapur, dia nampak benda tu betul-betul terbongkang tengah-tengah pintu tu, dia akan marah anak-anak dia. Dia akan cakap, siapa yang tadi buat benda-benda macam ni, tak angkat balik apa semua-semua. Dia akan bebel. Tapi pada hari tu memang tak ada langsung bebelan daripada mak aku. Maknanya mak aku tak nampak pun keadaan kuku kelapa tu. Dan pada masa tu pula, kakak aku demam. Aku ingat lagi masa tu dia demam. So nak ceritakan, dia memang tak pergi pun dapur. Sebabnya waktu tu makan dia, minum apa semua, mak aku bawa ke bilik. Dia memang tak sihat pada waktu tu. Dan mustahil lah dia yang nak mengusik aku, atau mustahil lah dia yang angkat clearkan kat dapur tu. Sebab waktu tu bapak aku tak ada pergi khusus. Jadi nak ceritakan, benda tu bergerak sendiri. Bukanlah benda tu yang gerak sendiri, tapi yelah, adalah yang gangguan, adalah yang tolong buat benda-benda macam tu. Aku rasa macam tu lah. Lepas tu belum kukuh lagi tau masa tu. Okay, malam tu lepas aku dah tengok dia dekat belakang pintu tu, aku pun goreng nugget macam biasa. Tiba-tiba aku terdengar lagi macam orang tengah guna benda tu. Aku terdengar lah bunyi macam tu kan. Aku pun tengok keliling tak ada apa-apa. Lepas tu lah bila aku dah settle masak apa semua tu, aku nak masuk, aku nak tutup pintu beranda tu kan. Waktu aku nak tutup tu lah, aku nampak jelmaan orang tua yang sangat-sangat tua. Rambut dia berserabai tapi rambut dia warna hitam. Dia duduk dekat luar dapur tu dengan keadaan muka dia senyum lebar yang sangat-sangat seram tau. Dia macam, memang seram sangat muka dia, tapi rambut dia memang serabai lah. Lepas tu aku dah nampak tu, aku terus macam kelang kabut lah, aku terus keluar. Lepas aku keluar je daripada dapur tu, nak pergi kat ruang tamu tu, dan ada lipas terbang kat rambut aku tau. Masa tu aku memang mengelupas habis lah. Aku macam takut gila sampai nugget aku jatuh kan. Aku macam menjerit. Lepas tu kan bila aku tengok macam tak ada pun lipas tu. Maksudnya aku memang terasa benda tu macam ada something lekat kat rambut aku. Tapi bila aku dah kibas-kibas semua, benda tu tak ada. Lipas tu tak ada. Dia bertukar tau. Jadi waktu tu aku memang seram. Dan aku rasa macam, makna kata mungkin benda tu kot yang ganggu. Tapi start pada kejadian tu lah, aku jadi macam bila aku nak masuk dapur bila aku nampak kuku kelapa tu, aku akan sorok dia betul-betul kat belakang pintu supaya aku tak nampak. Lepas pada tu aku dah rasa dah, okay, benda ni memang seram. And aku adalah borak dengan mak aku. Masa tu mak aku adalah share kat aku pasal kisah dulu-dulu. Pernah lah ada orang cerita kisah dulu-dulu pun macam, kalau kita tak tutup balik benda tu, macam pernah ada orang kena ganggu
gangguan. Yang ni wallahualam, sebab mak aku pun dengar daripada nenek dia ke daripada siapa entah yang bercerita juga. So benda ni kesahihan dia tak tahu, tapi apa yang aku lalui tu ialah nyata. Kejadian terakhir aku dengan Koko Kelapa tu, masa tu dah malam, aku nak pergi tengok TV. Jadi daripada bilik aku nak pergi ke ruang tamu, jauh sikit aku berjalan. Jadi masa tu lah dekat ruang tamu aku, masa nak masuk ke area bilik tu ada langsir tau. Jadi kita kat ruang tamu, kita tak akan nampak apa yang mendatang kat kita daripada lorong bilik tu, sebab langsir tu memang langsir gelap. Melainkan langsir tu diikat baru kita nampak ada orang lalu lalang ke apa ke. Jadi masa tu aku tak sedar apa-apa, aku tengah tengok TV tau. Sebelum tu waktu aku jalan daripada bilik aku nak pergi ke ruang tamu tu, memang tak ada apa-apa yang pelik dan tak ada apa-apa yang mengganggu aku lah maksudnya. Lepas tu pula masa tu mak ayah aku memang dah tidur, so dah lewat tau malam masa tu hari cuti aku nak cerita. So keadaan memang tenang. Jadi bila sampai je aku kat ruang tamu tu, aku dah buka lah siaran yang aku nak tengok tu kan. Aku tengok tu, tiba-tiba aku bunyi macam step orang berjalan tau. Tapi aku rasa macam aku dengar je kot kan. Tapi memang dengar bunyi kuat. Rumah aku pakai kapet tau. Jadi bila bunyi tapak tu macam bunyi betul-betul lah. Pop bunyi. Lepas tu aku pun buat tak tahu je lah aku tengok cerita tu. Aku pun kuatkan volume. Sebab aku memang masa tu tidur kat ruang tamu tau. Lepas tu aku rasa macam tak selesa. Aku rasa macam diperhatikan. Kau faham tak? Rasa yang macam kau duduk seorang, kau rasa kau je kat situ, tapi rasa macam ada satu tenungan tau daripada beberapa sudut. Lepas tu aku dah macam tak sedap duduk. Aku pun bangun ingat nak pergi ke dapur lah nak ambil air. Elok aku nak masuk pintu dapur. Macam kat dapur aku tu dia ada pintu tau. Jadi bila aku masuk tu, pintu kat dapur tu dia tertutup separuh je. Mungkin sebab ada benda dekat belakang pintu dapur, macam ada rak tak silap aku. So pintu tu tak boleh nak buka full tau. Dia akan separuh macam tu. Bila aku masuk baru aku buka lampu, sebab switch lampu kat belakang. So sambil aku masuk tu aku macam ni lah, aku tas macam tu je kan switch lampu tu. Lepas tu Koko Kelapa tu ada betul-betul tengah-tengah dekat pintu yang aku nak masuk tu. Dan dia punya mata tu menghala ke aku. Aku macam tengok lah, aku macam pelik dah. Sebab aku kan dah ada peristiwa sebelum ni. Aku dah jadi macam risau sikit. Dan aku tahulah benda tu bukan kat situ pun sebenarnya. Sebab mak aku baru je clearkan dapur pun semua sebelum dia tidur. Mustahil lah mak aku yang gerakkan benda tu. Jadi aku angkat Koko Kelapa tu, aku lipatkan dia, aku letak dekat belakang pintu. Okay, pintu luar, bukan pintu yang utama masuk dapur tu. So bila dia dah dekat luar, mustahil lah untuk dia ke dalam balik kan. Jadi bila aku dah ambil air, aku pun keluar semua, dah pergi tengok TV sampailah pukul 3 lebih macam tu aku nak tidur dah. Aku pun tutup lah switch TV apa semua. Aku pun terlelap. Aku tak sedar macam mana. Lepas tu aku terasa macam ada bau-bau kelapa. Kau tahu tak? Lepas tu pukul berapa entah aku tersedar tu kan. Aku tengok macam ada benda macam putih. Tak tahu lah benda apa. Putih-putih macam asap-asap kat tepi aku tu kan. Aku pun buka mata sikit-sikit. Aku ternampak ada satu bayangan orang tua, dia tengah duduk macam baring. Dia macam baring, kepala dia je nampak. So yang putih tu nampak kepala dia tau. Kat situ dia macam bergerak-gerak. Aku pun macam aku mimpi ke kan. Lepas tu aku macam rasa macam benda tu makin dekat dengan aku dan aku terjaga. Masa tu memang aku terjaga. So bila aku terjaga tu benda tu tak ada. Aku tak tahu itu jemaah apa, tapi memang putih dan dia bau macam kelapa. Pelik weh. Lepas tu aku macam aku ni imaginasi ke, aku macam aku mengantuk kot kan. Aku pun sambunglah tidur. Bila aku nampak macam tu, aku macam tak takut sebab waktu tu kita ngantuk. Bila ngantuk ni melampau-lampau, dia menguasai ketakutan tau. Jadi aku pun terlelap balik. Bila aku terlelap balik, aku pun tak sedar apa, saya sedar pagi. Pagi tu bapak aku nak pergi kerja. Kira bapak aku dah pergi kerja semua, aku pun bangun lah nak pergi breakfast kan. Lepas tu aku tanya kat mak aku, semalam tu Umi tidur mana? Tu mak aku cakap lah tidur dalam bilik. Ada bangun ke malam tadi? Tak ada. So aku memang tidur je, tak bangun-bangun. Maknanya malam tu apa yang aku nampak tu hanya aku je nampak. Maksudnya mungkin jemaah kan, gangguan. Lepas tu aku pun pergilah kat luar macam biasa sebab aku nak makan breakfast kan, aku nak bakar roti. Aku pun keluarlah kat dapur belah luar tu. Bila aku dah keluar, aku pun check belakang pintu tu. Koko Kelapa tu tak ada. So aku pun macam pelik. Aku pun masuk dalam balik, aku tengok sekeliling. Sekot-kot lah mak aku buat lempeng kelapa. Mak aku ni rajin buat lempeng kelapa dan biasanya kalau dia buat lempeng kelapa dia akan kukus sendiri kelapa tu. Tapi waktu tu aku tengok tak ada. Maksudnya breakfast yang pagi tu bapa aku makan nasi goreng and aku waktu tu nak bakar roti. Aku nak bakar sendiri. Maksudnya mak aku tak ada buat lempeng ke apa benda yang menggunakan kelapa. Dan Koko Kelapa tu ada kat dalam keadaan terbuka. Lepas tu dekat bahagian ujung-ujung mata dia tu ada sisa kelapa. Macam dah diguna tak dicuci. Faham tak? Sedangkan benda tu tak diguna langsung. Mak aku tak guna dan aku baru je letak dekat belakang pintu luar dapur semalam.
So lepas kena peristiwa tu, aku memang berwaspada lah dengan kukuh kelapa ni. Ada guna, lepas pada peristiwa tu adalah guna mak aku minta tolong apa semua. Aku guna je macam biasa. Sebab bagi aku sebenarnya kukuh kelapa tu tak menyeramkan. Benda tu tak ada apa-apa hantu ke yang melekat. Cuma gangguan yang ada dekat rumah aku tu yang mengusik menggunakan benda tu. Faham tak? So aku terkena gangguan macam tu. So cerita yang aku nak sampaikan ni kan, kalau berkaitan dengan benda-benda bergerak, objek bergerak tu, ada almari bergerak, macam bergegar apa semua, itu kerana bukan sebab benda tu yang berhantu sebenarnya, tapi sebab ada gangguan yang mengganggu, yang menjadikan dia nampak seram dan kita rasa macam okey, ni benda ni seram lah sebenarnya macam tu. Padahal gangguan yang datang, tak kira lah apa-apa benda, kalau benda tu mengusik menggunakan benda-benda yang ada, objek-objek sekitar kita ni, semua benda kita akan rasa macam seram. Padahal dia yang gangguan. Maknanya kita kena, bukannya kita kena buang objek tu, kita kena selamatkan seluruh kawasan rumah kita. Maksudnya kita kena baca, kalau kita nak pagar, kita pagar seluruh rumah kita, bukan benda-benda itu saja. Cuma kalau macam benda-benda yang tertumpu fokus, yang macam orang-orang, ada orang-orang macam puja-puja ke apa semua, itu lain cerita lah. Ni aku cerita benda-benda kalau biasanya tak ada apa-apa, tiba-tiba ada gangguan, itu yang tak kena ialah rumah kita. Okey, tak habis lagi cerita kat situ. Itu pengalaman aku, dan nak dijadikan cerita bila aku dah besar, aku share lah story dengan kawan-kawan, kawan-kawan yang terdekat je lah, bukanlah kawan-kawan yang jauh-jauh. So masa tu ada satu hari tu kita orang lepak, aku dengan kawan-kawan aku, kita orang lepak, and kita orang memang story cerita hantu je. Aku tahu korang biasa buat macam ni kan, lepak satu table, tak ada benda nak borak, saya cerita benda-benda seram, pengalaman seram kan. Masa tengah borak-borak dengan kawan-kawan aku tu, aku pun share lah kisah kukuh kelapa ni, nak jadikan cerita. Kes ni adalah poin-poin dia disebabkan kita orang nak bercerita tentang kukuh kelapa ni. So aku share lah, aku cakap aku pernah lalui benda macam ni. Mak aku ada kukuh kelapa yang vintage tu, yang lama gila kan, semua kan. Mula-mula adalah 2-3 orang gelak. Dia rasa macam apa yang aku cerita ni nonsense. Yelah, kalau aku, bukan aku pun, aku dengar pun aku rasa mungkin aku pun anggap benda tu serius lah, macam tu kan. So aku tak heran lah kalau dia pelik dengan apa yang aku cerita. Lepas tu ada salah seorang daripada kawan aku ni kan, dia pun nak cerita pengalaman dia berkaitan dengan kukuh kelapa. Tapi kukuh kelapa yang dia kena ni ialah yang moden sikit tu, yang ada macam besin, lepas tu mata kat tengah-tengah tu kan. Yang itu. Masa kawan aku cerita tu, mula aku macam, bukan ke mesin tu elektrik kan, pakai suis apa semua. Lepas tu cakap, aku pada kisah, dengarlah dulu dia tu kan. Jadi kisah kawan aku ni, okey, aku tak tahu sejauh mana kesahihan dia, tapi apa yang diceritakan aku dengan cara dia bercerita tu, aku yakinlah dia tak menipu. Dia bercerita tu berdasarkan pengalaman dia. Jadi tak salah lah untuk aku kongsikan sekali, sebab aku nak tambahkan cerita berkaitan dengan kukuh kelapa ni. Dia cerita kat aku, ada satu hari tu, waktu tu dah malam, dia kata mak dia ni jenis yang ambil upah mesin kelapa tau. Maksudnya kalau orang ada jiran-jiran terdekat kan nak kukuh kelapa ke apa ke, dia orang akan datang kat rumah dia, bayar beberapa sen untuk kukuh kelapa lah. Jadi satu hari tu, pukul berapa aku tak tahu, tapi dah lewat malam, dia kata masa tu dia nampak mak dia tengah kukuh kelapa tau. Benda tu kan macam bising, yang mesin tu kan macam tu sikit kan. Lepas tu dia tengok mak dia ni non-stop mesin. Padahal waktu tu nak dekat lewat malam lah, aku tak silap aku macam nak dekat pukul 12 macam tu ke. Time-time yang tak logik untuk orang ambil upah kukuh kelapa tau. So mak dia ni tengah buat khusyuk sangat, dia kata. Dia tengok macam tak habis tau, macam kelapa tu banyak gila tau. Okey, jenis mak dia ambil upah ni, mak dia akan ambil upah guna mesin saja. Maksudnya orang yang nak kukuh kelapa tu, dia akan bagi kelapa dekat mak dia. So berapa banyak kelapa, biasanya 2-3 je, tapi dia kata malam tu dia tengok mak dia kukuh kelapa banyak sangat, non-stop. Macam habis ni ambil lagi, habis ni ambil lagi. Dia kata ada satu guni macam tu lah. Lepas tu dia kata, aku tengok lah mak aku buat macam tu kan, aku buat tak tahu je, aku pun nak masuk tidur macam tu. Okey, waktu dia nak masuk tidur tu, dia dengar macam makin kuat bunyi mesin tu. So dia keluarlah balik kat dapur. Bila dia keluar balik kat dapur, keadaan kat situ senyap dan mak dia tak ada, kelapa yang satu guni tu pun tak ada. Dia cakap macam tu kan. Jadi dia kata, aku pelik gila malam tu, and aku tak pernah lalui benda-benda macam tu. Tiba-tiba hari tu aku tengok macam tu, keadaan tu terjadi macam tu je, dia cakap tu kan. Lepas tu aku macam, ya ke? Aku dengar kisah dia, sebab yang aku lalui tu kan jenis manual kan. So bila dia kena elektrik tu, aku macam terkejut, dan aku terbayang kalau aku kena mesti seram juga, sebab bunyi lagi kuat kan. Lepas tu kata, okey, aku ingatkan hari tu je lah yang aku kena dengan mesin kelapa ni dia tu. Lepas tu ada satu hari tu dia kata kan, okey, waktu tu bapak dia tak ada kat rumah, kakak dia tak ada kat rumah, dia ramai adik-adik. Lepas tu masa tu tinggal dia, kakak dia 2 orang, lepas tu mak dia tinggal kat rumah. Dia kata masa tu kakak dia dua-dua memang dalam bilik, kunci pintu tau.
Lepas tu macam tengah malam macam tu, ada orang ketuk rumah dia, nak kukur kelapa, dia cakap tu kan. Okey, lepas tu dia pun ambil lah. Orang tu jiran-jiran dia jugalah, dia kata. Dia memang kenal lah. Lepas tu dia pun ambil lah kelapa. Masa tu orang tu bagi 3 biji ke 4 biji. Aku memang dah tak ingat kisah ni. Dia bagi macam tu lah, beberapa biji kan. So dia pun bagi kat mak dia, suruh kukur kelapa tu. Mak dia pun buat lah, mak dia. Tapi masa tu memang dah lewat. Macam dah pukul, tak ada lewat malam sangat. Macam pukul 10 lebih macam tu kot. Kiranya time-time lewat yang orang masih tak tidur. Okey, jadi mak dia pun mesin semua siap lah beberapa kelapa tu kan. Lepas tu mak dia katalah pergi hantar kan. Macamnya budak tu tunggu kat depan rumah dia kan. Okey, dia pun bawa kelapa tu sampai kat luar rumah dia. Lepas tu budak tu memang masih tunggu lagi. Dia pun bagilah, okey, ambil upah semua kan. Elok budak tu nak berjalan, dia kata budak tu nak berjalan separuh jalan, tiba-tiba kan dia macam dia pegang besin, dia pegang baldi, besin, sorry. Dia pegang besin kecil tu di tengah bawah macam tu kan, tiba-tiba dia lemparkan kelapa tu. So dia kata, aku terkejut lah sebab baru je mesin kan, kenapa dia lemparkan kelapa tu. Selepas dia tengok budak tu lemparkan kelapa tu, tiba-tiba budak tu macam terjatuh, macam terduduk. And dia ni, kawan aku ni, dia tak pernah nampak tau sebelum ni. Dia pun pergilah kat pintu, keluar pintu rumah dia. Dia pun pergilah kat budak tu. Dia kata, okey tak ni? Dia macam nak tolong lah. Waktu tu umur dia dalam tingkatan 2 ke tingkatan 3 macam tu. Lepas tu dia nak tolong budak tu kan. Budak tu macam nak bangun. Tapi bila dia nak bangun tu kan, kaki dia macam tak ada sebelah. Dia macam kaki dia macam, dia pendek sebelah tapi kaki dia tak ada. Macam mana? Kaki dia yang tak ada. Dia, faham tak? Macam orang yang, alah, macam mana aku nak cakap dia ada bahagian lutut je. Kaki pijak tu tak ada. Tapi dia pakai seluar labuh kan. So tak nampak lah waktu dia datang first tu. Jadi kawan aku ni macam terkejut. Bukanlah hina, tapi masa tu dia terkejut. Macam tiba-tiba tak nampak kaki macam pelik kan. Kita kadang-kadang memang ada je orang yang OKU macam tu. Tapi waktu keadaan yang dalam keadaan malam macam tu, dia macam keadaan yang tak sedia terima benda tu kan. Dia terkejut lah. Lepas tu dia terjatuh. Bila terjatuh, dia tengok orang tu budak tu macam, kenapa budak tu macam tu kan. Lepas tu kata, minta maaf. Lepas tu dia pun bagi balik besin kecil tu kan dekat budak tu. Okey, budak tu berjalan. Jadi dia pergi balik kat rumah dia. Dia berlari lagi kat rumah dia. Dia kata masa tu memang diseram sangat-sangat kan. Lepas tu waktu dia dah masuk dekat pagar rumah dia, dia intai lah dekat budak tu. Bila dia intai, budak tu berlari laju. Dalam keadaan kaki dia yang macam terencut sikit tu, dia berlari laju masuk ke semak-sama hutan, hilang macam tu je. Lepas tu dia beritahu kat mak dia kan. Lepas tu mak dia kata, takkan lah, mak dia tak percaya lah benda ni. Lepas tu dia pun risau. Esok tu baru dia teringat. Mak dia kan memang ambil upah untuk orang kukur kelapa semua kan. So satu tabung kat rumah dia tu, dia letak duit yang orang ambil, orang bayar untuk kukur kelapa tu. Jadi besok tu dia macam terlintas nak pergi tengok duit yang budak tu bayar tu kan. Lepas tu dia kata duit tu, dia macam duit shilling. Sebab dia bayar, yelah untuk bayar kukur kelapa kan berapa sen je. Duit tu macam duit shilling tapi tak ada nilai. Maksudnya tak ada nombor tau. Macam, dia tak macam duit shilling kita. Dia kosong. Shilling yang nampak kosong. Dia nampak macam tu. Jadi masa aku dengar tu, weh, macam mana macam tu? Kita orang semua terkejut lah. Lepas tu, kita orang tanyalah kat dia, duit tu ada lagi tak? Lepas tu dia kata, duit tu dah tak ada. Macam, dia orang macam pindah tau. Tapi duit tu, mula-mula memang dia simpan. Mak dia kot simpan ke bapak dia, aku tak ingat. Simpan. Lepas tu bila dia pindah rumah, duit tu hilang macam tu je. Macam tak jumpa. Macam bukan sebab lupa letak kat mana ke apa, duit tu memang hilang macam tu sahaja. Maknanya gangguan lah kan. So itulah dia kisah pengalaman aku dengan kawan aku berkaitan dengan kukur kelapa. Memang bunyi agak nonsen, tapi aku rasa mungkin ada orang yang pernah lalui juga kot. So kalau korang ada kisah pengalaman sama lebih kurang macam aku dengan kawan aku tu, korang boleh share kat ruangan komen. Sebab aku macam tertanya-tanya juga bila aku share pengalaman ni kan. Aku rasa macam aku je ke lalui benda ni? Takkan tak ada orang lain kena gangguan dengan alat-alat macam ni? Aku macam terfikir macam tu. Sekiranya ada boleh share, kalau tak ada tak apa, mungkin aku je yang kena gangguan macam tu. So itulah dia pengalaman aku berkaitan dengan kukur kelapa. Tapi macam aku cakap juga, bukan benda tu yang berhantu, bukan benda tu yang ada benda yang tak kena ke apa, tak langsung. Ini kerana mungkin sebab dia rumah aku tu memang ada gangguan, memang tempat benda tu, so benda tu mengacau melalui alat tu. Boleh jadi macam tu, bukan disebabkan kukur kelapa tu berhantu. So ini hanyalah cerita yang aku nak sampaikan, pengalaman aku. Sekiranya korang rasa macam tak masuk akal, kau terpulang sebab itu aku yang lalui. So aku just share sahaja. Sampai di sini saja perkongsian aku. Sekiranya ada terkasar bahasa kategori satu mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.